Start lagi recording kita lagi. Okay. Alright, jadi sebelum kita terus kepada soalan, macam biasa cikgu nak suruh awak tengok dulu. Pada diagram ni ada apa? Ada rangsangan untuk kita jawab soalan. Sekarang ni, hari tu cikgu ada salah khabar rasanya. Masa kita bincang soalan TOV hari tu, kat sini tak ada fasa meiosis Kat sini hanya ada fasa mitosis sahaja. So dia start dengan kita sel start dengan G1, S dan juga G2. So G1, S dan juga G2 adalah peringkat interfasa. Kemudian disambung dengan fasa mitosis, Pak Mak anak tupai. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Dan Y ni apa? Cytokinesis. Yes, very good. Cytokinesis. Okay. So G1 ni apa? Peringkat G1. Apa yang berlaku masa G1? Apa berlaku masa peringkat G1? Janganlah sebab awak dah buat, lepas tu awak harap ke kawan awak yang buat dah acik gitu. Semua orang kena ni. Bukan kawan awak je jawab soalan ni. Maksudnya nanti kalau keluar exam. Apa yang berlaku masa G1? Pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel. Sel membesar masa peringkat G1. So apa lagi? Apa yang disintesis, yang dihasilkan masa peringkat G1? Sitoplasma, mitokondria. Organel. Organel contoh macam mitokondria. Lepas tu jalinan endoplasma. Masa ni dihasilkan. Masa peringkat peringkat G1. Kemudian pada masa G1 juga protein disintesis. Protein disintesiskan. Protein sintesis kat mana? Dekat JEK. Siapa ajar tu? Cikgu Ana ajar tu. Ayah Peng. Ayah Peng ajar ni. Protein sintesis kat mana kelas? Cikgu ajar. Ribosom. Ya, ribosom. Protein disintesiskan dekat ribosom. Macam mana pula dengan nukleus? Nukleus pada ketika ni, nukleus kelihatan Besar. Yes, very good. Kelihatan besar. Lagi satu. Kromosom dalam bentuk apa? Kromatin. Kromosom. Yes, very good. Dalam bentuk kromatin. Kromatin tu macam mana? Kromatin ni macam mana? Halus. Bentuk dia kromosom. Berbenang-berbenang halus. Yes, pandai. Dia boleh jadi kromosom, boleh jadi bentuk berbenang-berbenang halus, kromatin. Lepas tu dia boleh jadi bentuk kromatid. Kat sini cikgu tak cantik lukis ni lepas tu satu lagi bentuk kromosom lah. Kromosom. Then peringkat S. Macam Nafis kata tadi, Nafis kata DNA disintesis. Very good. DNA disintesis. Apa lagi yang berlaku? Tadi Nafis jawab. Replikasi DNA. Lepas tu apa lagi? Bila berlaku replikasi, kromosom mengandungi dua kromatid. Kromosom mengandungi dua kromatid. Maksudnya dia mengalami replikasi. So bila soalan dia 2 markah jadi 2 point, Nafis dah dapat 2 point, DNA disintesis dan juga replikasi DNA. G2. Apa yang berlaku di G2? Apa yang berlaku di G2? Bersedia untuk membahagi. Sel bersedia untuk membahagi. Ataupun sel dalam keadaan apa dia? Kekal aktif.
Yes, keadaan kekal aktif sel dalam keadaan kekal aktif. Lepas tu dan bersedia dia mengumpul tenaga. Okey, kumpul tenaga untuk apa? Untuk Buat persiapan terakhir. persiapan untuk pembahagian sel. Okay, very good. Okay. Then fasa mitosis. Okay, profasa, Pak Mak anak tupai. Profasa, metafasa, anafasa, Pak Mak anak tupai. Telofasa. Okay, last kali sitokinesis. Okay, sitokinesis boleh berlaku dalam 2 sel. Okay. Kalau apa beza antara sitokinesis yang berlaku dalam haiwan dan juga tumbuhan? Apa beza dia? Kalau haiwan dihasilkan apa? Apa dia? Apa dia? Sitokinesis dekat ni, membran dia, kalau pada sel haiwan, membran dia mencerut. Cikgu. Ya. Adam nak masuk Siapa? Adam. Adam tak boleh masuk. Oh. Apa? Dia pergi kat mana? Sekejap. Ada. 10 minit tunggu. Dia nak siangnya. masuk. Dia nak masuk. Dia masuk link lain kot. Kan link baru. Link ni. Link baru dah. Pakai link yang baru dah. Apa lagi? Tak masuk cikgu. Apa dah masuk Sekejap, kita naklah laptop mampu. Tak boleh masuk. Alamak. Okey, kalau Adam tak boleh masuk, kita try buat link lain nak? Sekejap. Tu boleh? Tak boleh. You tengok One Piece? Boleh tak dah? Okey, baik. Hai Adam. Siang kawan. Siang. So minit lah Adam tunggu. Siang Adam. Adam okey? Okey, baik Okey, kita sambung sitokinesis Okey, apa yang beza antara sitokinesis yang berlaku pada sel haiwan dan juga sel tumbuhan? Kalau sel haiwan dia hasilkan apa? Membran dia sel haiwan membran mencerut. Cikgu tak boleh nak padam. Tak boleh padam. Membran mencerut. Tapi kalau sel tumbuhan dihasilkan apa? Sel apa? Bukan mencarut baca molek. Mencerut. Mencerut. Okey, kalau sel tumbuhan Pelak. dihasilkan plat sel. Itu beza dia. Okey. Next. Okey, Nafis. Seterusnya. Terangkan proses Y dalam sel tumbuhan. Proses Y dalam sel tumbuhan bermula apabila vesikel yang dibentuk bercantum berbentuk plat sel di bahagian tengah sel. Okey, sekarang ni tengok berapa markah Okey, 2 markah. Sekarang cikgu bagi 1 markah je dekat Nafis. Okey, kenapa? Yang cikgu dapat tangkap tadi, cikgu hanya dapat tangkap plat sel sahaja. Okey, sebelum kita jawab ni, kita kena bagi tahu dulu apa proses Y. Okey, setiap kali soalan macam tadi tadi fasa S ni, apa dia? Fasa S adalah replikasi DNA. Lepas tu kita katalah, okey, DNA disintesiskan. Apa yang berlaku kan sebab dia 2 markah. Okey, kalau yang ni terangkan proses Y, kita bagi tahu dulu fakta dia. Fakta dia apa? Proses Y ni apa? Proses Y adalah apa? Sitokinesis. Yes, adalah sitokinesis. Okey, baru kita cerita apa benda. Okey, jadi dia kata kepada sel tumbuhan.
Tengok molek-molek. Soalan dia kata dia sel tumbuhan, bukan sel haiwan. Okey. Jadi markah pertama proses Y adalah sitokinesis. Okey, markah yang kedua, sitoplasma membahagi kepada 2 sel anak. Okey. Markah yang ketiga, di tengah-tengah sel. Biarlah dia nak 2 markah pun. Ni untuk kita belajar, supaya kita belajar kan? Okey. Markah yang keempat melalui pembentukan blood cell. Dapat? Okay, cikgu ulang Proses Y, okey, fakta dia adalah proses Y adalah sitokinesis. Okey, markah yang kedua, sitoplasma membahagi kepada 2 sel anak. Markah yang ketiga, di tengah-tengah sel. Dan markah yang keempat, melalui pembentukan blood cell. Okay. So, baiki mana yang salah tu. Okay. Okay, next Nafis. Nafis dengan siapa? Akmal. 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 Ajar 9.2 menunjukkan satu teknik yang digunakan oleh seorang peladang untuk menghasilkan lobak dalam jumlah yang banyak dalam masa yang singkat untuk tujuan komersial. Huraikan teknik tersebut. Teknik ini berfungsi dengan menghasilkan anak-anak pokok melalui... Nanti dulu. Balik kepada apa yang Cikgu cover tadi. Setiap kali kita nak cerita, kita kena ada fakta dia. Apa dia fakta dia? Apa fakta dia? Teknik pengkulturan tisu. Culture tissue. Nampak tak? Bagi tahu dulu. Sebab dia kata apa? Okey, satu teknik menghasilkan lobak dalam jumlah yang banyak dalam masa yang singkat. Okey, untuk tujuan komersial. Bagi tahu dulu fakta. Fakta dia apa? Teknik ni apa? Okey, teknik ni bagi tahu dulu. Teknik ni adalah adalah culture tissue. Baru kita terang. Lepas tu bila kita nak terang, kita kena tengok apa? Kita tengok gambar rajah ni, rajah 9.2. Start daripada mana? Tengok gambar lobak ni. Okey, ni yang pertama dan seterusnya. Okey, macam mana Kemal? Jawapan Kemal? Teknik ini berfungsi dengan menghasilkan anak-anak pokok melalui pengkulturan sel-sel induk tumbuhan tanpa sel-sel melalui proses persenyawaan. Sebab apa ni? Ambil jawapan daripada mana? Daripada mana? Buku? Teks, betul? Dapat dah agak-agak Kemal 4 markah. Bolehlah dapat berapa tadi? Boleh 2 gitu aku. Tak dapat markah penuh. Sebab apa? Tak cerita berdasarkan gambar rajah. Okey? So 4 markah. Markah pertama, dapat lagi. Teknik ni namanya culture tissue. Dapat lagi markah. Dapat dah ni? Dapat sir. Dapat 1. Okey, 1 markah. Okey, markah kedua. Tapi poin yang pertama yang ni fakta. Okey, kita tengok pada carrot ni. Okey, biasanya kita nak hasilkan lobak dalam jumlah yang banyak, mestilah kita ambil lobak yang mempunyai ciri-ciri yang baik ke buruk? Baik. Baiklah. Baik. Kita hasilkan dalam kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat. Orang mestilah nak beli lobak hok comel kan? Hok gemuk ke, hok manis ke. Comel. Comel, warna oranye besar. Segar nampak dia. Okey? Jadi melalui teknik ni dia kena pilih dulu. Okey? So pokok lobak dengan ciri yang baik dipilih. Yang pertama, so lobak yang ayat yang lengkap lah mempunyai ciri yang baik. Okey? Ciri yang baik dipilih. Okey. Okey, lepas tu nampak dia pilih dah. Lepas tu dia buat apa? Explant ni apa? Explant ni adalah tissue meristem. Okey? Okey, markah yang kedua, ni yang pertama, ni yang kedua. Okey, markah yang kedua, tissue meristem disteril.
Okay, markah kedua, tisu meristem disteril. Cikgu, yang dia steril tu you buat gana cikgu. Disteril dinyah kuman lah. Ya, Diguna, enough. dia buat masuk apa ni dalam maksudnya dalam dia bukanlah Autoclave. dipanaskan. Lebih kurang gitulah kot. Adalah dia punya alat dia tu untuk sterilkan tisu ni. Dia tak boleh, Okay. dia tak boleh terlalu panas. Kalau dia terlalu panas lagi mapuhan dia tak boleh nak Masuk. dia tak boleh lah nak hasilkan, dia tak boleh nak reproduce lah. Okay. Jadi adalah kaedah dia ni. Okay, dia disteril dulu. Untuk apa? Okay, point number 3. Kenapa untuk disteril? Disteril untuk apa? Untuk menghalang Pembiakan bakteria. boleh pembiakan bakteria ataupun menghalang jangkitan bakteria ataupun menghalang jangkitan kulat. Sebab kita nak hasilkan tisu meristem ni lobak ni dalam kuantiti yang banyak. Kalau kita duk steril, kalaulah dia sakit, sampai ke anak-anak dia akan jadi sakit. Jadi dia kena steril dulu untuk menghalang jangkitan bakteria ataupun kulat. Okey, halang bakteria ataupun kulat. Tu tujuan dia steril. Okey, lepas tu tengok. Yang ketiga markah ni. Seterusnya yang keempat. Ni tisu meristem disteril Okey. Yang keempat apa dia? Dia buat apa ni? Tisu meristem dimasukkan ke dalam apa dia? Apa ni? Medium kultur. Piring P3. Sayang, baca kat sini. Pada soalan ada jawapan medium culture. Medium culture. Medium culture. Culture in English. Medium kultur. Dalam medium kultur ni ada apa? Ada zat zat pula nama ke? Nutrient. Nutrient. Ataupun ada hormon pertumbuhan. So point number 4 kita kata apa? Explant tadi ni based on diagram ni kita cerita. Explant ini kemudiannya dimasukkan ke dalam medium kultur. Okay, point number 5, markah yang kelima, markah keenam lah fakta ni kita kira kan tadi. Markah yang keenam, medium kultur yang mengandungi nutrien ataupun ada hormon pertumbuhan. Okey, lepas tu dia jadi ni kalus. Apa benda ni? Dan bila dia ada apa ni, bila dia ada hormon pertumbuhan, apa jadi kepada tisu meristem tu? Segar. Berkembang. Berkembang, ayat yang lebih sesuai, ayat bio takkan berkembang. Membesar. Membahagi. Membahagi. Nak membesar tu mestilah dia kena membahagi. Membahagi secara apa? Mitosis. Mitosis. Membahagi, okey. Jadi explant tadi, okey, membahagi secara mitosis. Okey, point number 6 membahagi secara mitosis. Point number 7 membentuk apa ni? Membentuk apa? Kalus. Membentuk kalus. Okey, kemudian kalus dia berkembang jadi apa? Embriosoma. Ya, tengok je gambar ni. Kalus berkembang menjadi embriosoma ataupun kita kata anak pokok. Kemudian anak pokok dipindahkan ke akar. Tanah. Ke akar pula dah ke tanah. Cerita dia. So full mark lah. So kita kena cerita based on gambar rajah ni. Terang gambar. Ya, tegang gambar sahaja. Dapatlah markah. Bio ni senang je tapi dia mudah apa ni?
Dia mudah untuk kamu buat kesilapan dan dia boleh dapat markah dengan senang sebenarnya. Kalau kita betul-betul tengok gambar rajah tu. Tu cikgu kata apa? Gambar rajah tu adalah stimulus soalan. Stimulus rangsangan soalan untuk kita jawab. Okay? Alright, seterusnya. Kemar, terangkan kelebihan teknik tersebut. Antara kelebihan teknik ini adalah untuk menghapuskan bakteria daripada pokok yang senang dijangkiti dan juga meningkatkan produktiviti dan mutu pengeluaran. Kenapa nak hapuskan bakteria? Ya, untuk mencepatkan proses ni, dapat anak benih. Kita boleh kata meningkatkan hasil tanaman lah, sebabnya dia dalam jangka masa yang singkat, betul tak? Sebab Sekejap kita, dapat anak. sekejap je dapat anak dengan banyak. Sebab kita boleh ambil tisu meristem dia, kan pokok lobak ni dia So, kan kira dapat banyak dah kira. banyak kan, jadi kita boleh ambil je dia. Kita ambil tisu meristem dia banyak-banyak, kita letak dalam medium culture tu. Jadi kita boleh Saya beli biji benih. kita hasilkan. So kelebihan dia adalah menghasilkan apa dia? Pokok dalam kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat. Okey, tu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua? Anak dia dok jadi tu. Jadi dok penyakit. Maksudnya anak tu dia apa dia? Mengekalkan ciri yang baik daripada Induk dia. induk. Anak kekal ciri baik induk. That's why kita kata tadi, awal-awal cikgu kata tadi, kita nak pilih, mestilah kita kena pilih lobak yang mempunyai ciri yang baik. That's why jadi anak-anak dia akan jadi ciri baik lah. Sama macam induk. Okay? Alright. Okay. Kemudian kita kata apa tadi? Meningkatkan hasil tanaman dalam masa yang singkat. Okay, apa lagi kelebihan dia? Menghalang kepupusan spesies. Kan, betul tak? Bila dihasilkan dalam kuantiti yang banyak, jadi spesies itu tak pupus lah. Okay? Dan teknik ni membantu proses pembiakan bagi pokok yang mempunyai bunga unisex. Maksudnya kaedah ni, kaedah teknik tisu culture. Bunga kunsa. Bukan kunsa. Yang ada satu je unisex, satu je. Satu je pembiakan dia. Sama ada jantan ataupun betina je pada satu bunga tu. Jadi kaedah ini dia membantu proses pembiakan bagi pokok yang mempunyai bunga unisex. Kan biasa kan bunga kan bisex, betul tak? Bisex kan. Ada jantan, ada betina. Jadi melalui kaedah ini, bunga yang unisex, uni maksudnya satu. Sama ada dia jantan ke ataupun betina ke, jadi dia dapat bantulah proses pembiakan pokok ni. Okay? Tu dia punya kelebihan. Okay, next. C. Seterusnya. Cikgu, jawapan kita bolok ke yang C ni? Tak apa? Ada apa bolok? Tu cikgu kata tak apa. Yang penting sekali kita tahu lah apa benda. Lepas kita bincang kita tahulah benda apa. Okay? Right. Antara perbezaan mitosis dan meiosis ialah meiosis tiada aktiviti pindah silang, manakala meiosis berlaku pada peringkat profasa 1. Seterusnya mitosis hanya berlaku sekali sahaja, manakala meiosis berlaku 2 kali. Selain itu, tiada sinopsis kromosom berlaku pada meiosis. Sinopsis kromosom? Sinapsis. Bukan sinopsis. Typo. Sinopsis tu kita buat karangan BM. Sinapsis Okay. Jangan salah. Okay. Tiada sinapsis kromosom berlaku pada mitosis, manakala meiosis berlaku dengan kromosom homolog berpasangan. Okay. Di samping itu, pada mitosis tidak berlaku perbezaan genetik, manakala meiosis wujud variasi kerana pindah maklumat genetik. Okay. Ada dah? Cukup dah asas 10 markah. Dah. Dah cukup kan? Okay. 1 kemar tinggal. Sayang 1000 kali sayang. Kan cikgu kata, jangan buat kesilapan yang sama. Apa fakta dia anak anda?
Dia kata apa? Dua jenis pembahagian P dan Q. So kita pun tengok lah kan gambar rajah ni. Okay, kita tengok gambar rajah ni. Okay, yang ni kromosom. Okay, 4 kromosom at the end dapat juga 4. Betul? So yang ni kita pun kata okay, P ni adalah mitosis. Okay, kita tengok pula Q. Q ada pindah silang kat sini. Okay. Proses apa? Proses sinapsis kan. Okay, lepas tu dapat anak dia 2, asal-asal 4. Okey, jadi yang ni adalah meiosis. Apa fakta dia anak-anak? Dah dapat 1 markah dah. Kita boleh buat table. Awak hari tu dengar kan cikgu tu kata kan, hari tu cikgu sekolahan ni yang cikgu suruh tengok YouTube sebab cikgu on off tengok hari tu. Dia kata boleh buat table tak untuk soalan esei? Boleh kan dia kata kan? Boleh. Boleh buat table lah. Okey, so perbezaan antara pembahagian, okey kita buat pembahagian, tulis pembahagian P dengan pembahagian Q. So fakta dia apa? Pembahagian P apa? P meiosis. Meiosis? Mitosis. P mitosis. Q meiosis. P mitosis, Q Meiosis. Dapat berapa markah dah ni? Tinggal hak ni, sayang kalau tinggal. Dah bagi tahu fakta. Bagi tahu dah fakta. So fakta dia P adalah mitosis, Q adalah meiosis, 1 markah. Okey. So bila 10 markah maksudnya dia nak 10 perbezaan. Kemar bagi tadi 5 perbezaan. Jadi nak lagi 5. Kalau Kemar carboning, Kemar dah dapatlah lagi dapat 6 markah. Kurang-kurangnya ada markah. Okey. So yang ni okey, mitosis berlaku dekat mana? Hak tu penting. Mitosis berlaku dekat mana? Sel mana? Sel Berlaku soma. pada sel soma. Dapat dah 1 markah. Tak lagi. Yang ni berlaku pada apa? Sel pada- pembiakan. Sel pembiakan. Dapatlah 2 markah. Okey. Lepas tu apa fungsi mitosis ni? Mengekalkan jumlah kromosom. Ya ke fungsi sayang? Fungsi. Kalau kita luka kita baik. Kalau kuku kita pendek, kita potong kuku kita, lama-lama kuku kita jadi panjang. Apa fungsi? Membaik pulih. Tisu yang Rosak. bagi tahu pula dia punya fungsi dia. Okey? Membaik pulih. Mitosis berfungsi untuk menggantikan tisu-tisu yang rosak. Yang Q pula, meiosis pula untuk apa? Sebagai sel gamet. Benda sebagai sel gamet. Menghasilkan gamet. Menghasilkan gamet. Dah dapat dah 3 markah. Barulah nak cerita pasal-pasal hak yang yang ke markah bawah tu. Okey? Dia kata okey, dekat P kromosom homolog tidak sinapsis tidak berlaku. Bukan sinopsis sinapsis tidak berlaku, tapi dekat Q sinapsis berlaku membentuk tetrad. Okey. Lepas tu boleh lagi P pula kita boleh kata pindah silang antara kromatid tidak berlaku semasa profasa, tapi dekat Q pindah silang berlaku antara kromatid semasa profasa 1. Okey. Pada peringkat, boleh tengok pada gambar rajah. Okey, kalau ni pada peringkat metafasa, pada peringkat metafasa kromosom tersusun. Nampak? Yang ni kromosom yang tersusun. Kan? Kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Yang ni apa yang tersusun? Apa yang tersusun? Orang bang tu. Ya. Okey, berhenti dulu kejap. Dengar azam cikgu? Kejap
Okey. Okey, sambung Okey, apa beza dia tadi? Kromatik. Apa yang tersusun? Kromatik sayang. Yang ni. Kromatik kan yang tersusun ni? Yes. Nampak ada beza dia? Yang ni kromosom yang tersusun pada satah khatulistiwa. Yang ni kromosom homolog. Kromosom yang sama. Okey, yang tersusun pada satah khatulistiwa. Okey, kalau yang ni masa peringkat anafasah, apa yang terpisah? Kromatik kembar. Kromatik. Awak suka sebut kromatik kembar ke? Cikgu suka bersebut kromatik. Cikgu tak suka kembar-kembar. Bukanlah sebab takut kalau kita keliru. Tapi betul lah kromatik kembar ataupun kromatik. Kan kromosom, satu kromosom, okay, dia berpisah. Jadi kromatik. So kromatik berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Tapi kalau peringkat yang ni, masa peringkat anafasah, anafasah 1, apa yang terpisah? Kromosom homolog. Yes, bagus. Kromosom homolog yang berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey? Okey, mitosis dia membahagi sekali je macam Kemar kata tadi. Tapi kalau meiosis dia membahagi sebanyak 2 kali. Kan? Okey, macam mana pula dengan sel anak yang dihasilkan? Kalau mitosis, sel bilangan anak yang diploid. menghasilkan 2 sel anak yang diploid. Tapi kalau meiosis, dia menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Ya, pandai. Very good. Nampak tak beza dia? Cukup lagi 10 markah cukup apa ni? Cukup lagi. Okey, ni kalau mitosis. Mitosis anak yang dihasilkan mempunyai sel anak yang dihasilkan adalah sama seperti induk. Betul tak? Kan? Mitosis sama seperti induk. Tapi kalau meiosis, kandungan genetik dia berbeza. Okey, mitosis tiada variasi, meiosis mempunyai variasi. Cukup 10 markah. Lebih dah. Okey? Penting sekali ni jangan tinggal ni. Allah Akbar. Yang ni fakta ni jangan tinggal. Sebab dia dok kaburkan meiosis ke mitosis kan. Jadi kita kabur lah. P adalah mitosis, Q adalah meiosis. Okey. Cikgu. Ya. Dia buat full screen dia nak angkat gambar. Full screen. Oh. Nak Nak tengok semua soalan. Oh, nak tengok semua soalan. Buat nak cikgu Yang nak tadi, buat. awak tadi. Buat mana? Buat kecil. Kecil. Oh, sekejap. Okey. Okey, baik. Akan record kan Kak Gi, cikgu atur lah Kak Gi. Recording dia. Okey? Alright. Soalan nombor 10. Siapakah dia?
Kita ke? Hipotalamus. Siapa kita? Izhar. Izhar. Okey, Izhar. Okey. Hmm. Struktur berlabel P ialah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah Baca dah soalan Izhar, laju teh. Rajah Baca. 10.1 menunjukkan struktur otak manusia. Okey. Berdasarkan Rajah 10.1, namakan struktur berlabel P dengan menggunakan satu contoh hormon yang dirembeskan. Terangkan mengapa struktur P dikenali sebagai kelenjar tanpa duktus dan kelenjar utama sistem endokrin. Banyak ni. Pada suatu soalan ni banyak soalan dia. Betul tak? 4 markah. Okey, 1 markah untuk kita cover dulu struktur berlabel P. Lepas tu menggunakan satu hormon yang dirembes, contoh hormon, 2 markah. Okey, terangkan mengapa struktur P dikenali sebagai kelenjar tanpa duktus, 3 markah. Markah keempat adalah kelenjar utama sistem endokrin. Nampak tak? Okey. Jadi, okey, teruskan Izhar. Kelenjar P tu apa? Struktur P tu apa? Struktur P ialah kelenjar pituitari. Okey, very good. Kelenjar pituitari dikenali sebagai kelenjar tanpa duktus kerana ia melepaskan hormon secara langsung ke aliran darah. Okey, very good. Kelenjar pituitari ialah kelenjar induk kerana ia melepaskan hormon untuk mengawal pembebasan hormon oleh kelenjar lain. Okey. Setinggal. Kenapa tinggal se? Kelenjar utama ke dapat tu? Mana Izhar tinggal? Izhar dapat 3 markah je. Contoh hormon Contoh hormon yang dirembeskan. Kan cikgu kata dah tadi kan. Dia 4 markah. Markah pertama nama struktur berlabel P. Markah kedua menggunakan satu contoh hormon. Kan cikgu tulis dua-dua. Nombor 3 mengapa dikenali sebagai kelenjar tanpa duktus. Nombor 4 kelenjar utama sistem endokrin. Sebab apa dia kelenjar utama sistem endokrin? Hak lain betul dah. Tinggal satu je sayang kan? Satu contoh hormon yang dirembeskan. Apa contoh hormon yang dirembeskan? Apa contoh hormon yang dirembeskan? Perangsang tiroid. Yes, very good. Hormon perangsang thyroid. Okay. Hormon thyroid stimulate hormon. Kan? Hormon perangsang thyroid. Okay, TSH. Okay, contoh dia. Contoh yang lain? Sebab dia ada FSH, ADH. Okay, dia ada 2 lobus dekat lobus posterior ada ADH dengan oksitosin. ADH apa? Antidiuresis hormone. Dia mengawal atur apa? Mengawal atur peresapan air di tubuh ginjal. Oksitosin? Toksin. Kandungan garam mineral. Oksitosin sayang. Merangsang perembesan susu. Hormon. Susu, oksitosin. Allah. Allah. Dah betul dah susu. Dalam Allah. Ilyas. Perembesan susu. Orang lelaki ada dah. Jangan, bahaya. Soal Ilyas Okey, lepas tu dia ada yang tu lobus posterior. Lobus anterior dia ada 5 hormon. Okey, yang pertama posterior, anterior. Okey, yang pertama adalah hormon LH. Hormon apa ni LH? Hormon Pelutinan. pelutinan. Dia apa fungsi hormon pelutinan? Merangsang pengovulan masa kita haid kan, LH ni ada. Okey, yang kedua hormon FSH. Okey, FSH. Hormon perangsang folikel. Okey, lagi? Apa lagi? Apa lagi?
Lepas tu TSH, hormon perangsang Thyroid. thyroid. Okey, lepas tu Hormon GH. Growth hormone, hormon pertumbuhan. Tumbuhan. Pertumbuhan. lagi satu Somatotropik. Hormon adrenocortical. corticosteroid. ACTH. ACTH merangsang kelenjar untuk Thyroid. merembeskan hormon Kortisol dari korteks adrenal. merangsang kelenjar adrenal untuk merembeskan hormon. Kelenjar adrenal atas kita punya ginjal kita tu. Okay. So ada 5 dekat lobus anterior. Dekat lobus posterior kelenjar pituitari ada 2, ADH dengan oksitosin. Okay. Jadi betul dah Izhar buat tu tapi tertinggal satu markah, sayang jadi baca soalan betul-betul, that's why cikgu kata kita gariskan kehendak soalan. Cikgu pun garis kehendak soalan. Okay. So tengok markah, lepas tu tengok apa kehendak soalan. Okay, next. B. Encik X merupakan seorang bekas penagih dadah dan terlibat dengan kempen kesedaran anti dadah pada masa kini. Beliau telah dijemput untuk memberikan ceramah tentang kesan penyalahgunaan dadah stimulan dan dadah depresan terhadap koordinasi saraf dan kesihatan manusia semasa minggu anti dadah di sekolah. Berdasarkan pengetahuan biologi anda, apakah kandungan ceramah Encik X tentang bagaimana penyalahgunaan dadah stimulan dan dadah depresan mempengaruhi koordinasi saraf dan kesihatan manusia? Okey. Jadi dia kata maksudnya Encik X ni dia kena bagi tahu macam mana penyalahgunaan dadah stimulan dengan dadah depresan dia boleh mempengaruhi koordinasi saraf dan juga kesihatan manusia. Okey, jadi sekarang ni ada 6 markah. Macam mana kita nak bahagikan? 3-3. Ya, pandai. 3 untuk dadah stimulan, 3 lagi markah untuk dadah depresan. Okey, kita tengok pada oh ya Allah. Tengok pada pembahagian markah. Okey? Jadi buat 2 paragraf. Satu cerita pasal dadah stimulan. Okey, 3 markah kat sini. 1, 2, 3. Okey, satu lagi dadah depresan. Pun sama. 1, 2, 3. Okey, Izhar macam mana untuk dadah Syakir. stimulan? Syakir. Okey, Syakir. Suara Syakir, cikgu dah cang suara. Kitok lain sikit. Okey, okey. Pengambilan dadah tanpa preskripsi atau penyalahgunaan dadah boleh mengganggu fungsi neuron dan secara melambatkan pergerakan impuls dalam neuron. Kerana dadah merupakan bahan kimia yang boleh menyebabkan ketagihan serta mengganggu koordinasi badan. Gangguan kepada sistem saraf dan sistem endokrin secara berterusan akan menyebabkan kerosakan kekal. Okey, tu je. Okey Jadi Syakir khabar tu maksudnya secara umum. Secara umum pasal dadah. Okey, sekarang ni dia lebih spesifik kepada dadah stimulan dengan dadah depresan. Okey? Okey, dadah stimulan ni mana maksud dia? Dadah apa? Perangsang. Jadi bila dadah perangsang ni apa kesan dia kepada kepada sistem saraf? Kosong. Ha. Kosong. Wasok ke? Dia mengganggu koordinasi badan. Dia bila perangsang, jadi dia merangsang apa? Dia mempercepatkan apa? Perembesan hormon. Pergerakan impuls. Betul dah, hampir tepat Okey, dia mempercepatkan proses pemindahan impuls saraf. That's why dia namakan sebagai stimulan. Stimulan ni merangsang. Okey, jadi dia mempercepatkan proses pemindahan impuls saraf menerusi sinaps. Okey, boleh?
Cepatkan pemindahan impuls saraf merentasi sinaps. Okey. Sebab dia dadah stimulans, dadah perangsang. Okey, tu markah yang pertama. Markah yang kedua, apa kesan dia? Lepas tu jadi bila dia mempercepatkan pemindahan impuls saraf merentasi sinaps, dia akan meningkatkan kesan bahan kimia tertentu seperti monoamines. Okey? Dapat tak? Tingkatkan kesan bahan kimia tertentu seperti monoamines. Okay, dalam otak. Di dalam otak. Monoamines ni adalah neurotransmitter. Okay, ingat tak neurotransmitter? Ingat bulat-bulat kecil-kecil warna merah. Cik, warna tak lah dia ingat. Okey, dia neurotransmitter tu lah yang merentasi sinaps kan. Jadi bila dadah stimulan ni dia mempercepatkan impuls saraf, dia merentasi sinaps, lepas tu dia menyebabkan kesan bahan kimia tu meningkat. So dia pemindahan impuls saraf tu melalui neurotransmitter kan. Kesan bahan kimia tu meningkat. So bahan kimia tu contohnya adalah seperti monoamines ni. Monoamines ni adalah contoh neurotransmitter. Okay, right. Lepas tu kesan kepada orang yang ambil dadah stimulan ni, okay, dia akan meningkatkan perasaan keseronokan sementara. Apa dia? Macam segang ya. Meningkatkan perasaan keseronokan yang sementara. Selain tu dia menyebabkan kadar denyutan jantung meningkat. Okey? Peningkatan tekanan darah, mengecilkan salur darah. Okey, bila salur darah kecil, so tekanan darah tinggi. Okey? Meluaskan salur pernafasan. Tu dadah stimulan. Okey? Macam mana pula dengan dadah depresan? Tadi stimulan merangsang. Depress maksudnya apa? Penenang. Dia menenang. Jadi dia apa kaitan dengan neurotransmitter? Dia mempercepatkan pemindahan impuls ke dia melambatkan pemindahan? Dia beza dua ni. Dadah depresan dia lambatkan pemindahan impuls. Okey, lambatkan pemindahan impuls. Tadi mempercepatkan pemindahan impuls stimulan. Dadah depresan melambatkan pemindahan impuls. Okey, ataupun dia bila dia ataupun kita boleh kata menghalang pembebasan neurotransmitter. Ni dadah depresan ni. Apa dia Ilyas? Melambatkan aktiviti saraf. Betul. Melambatkan. Ya. Okey, memperlahankan aktiviti normal badan ataupun mengurangkan tekanan darah sebab dia terbalik dengan dadah stimulan. Dia mengurangkan tekanan darah, dia merendahkan kadar denyutan jantung, kemudian merendahkan kadar pernafasan. Itu dadah depresan. Okey, markah yang ketiga boleh menyebabkan kematian jika berlebihan. Okey, mati jika lebih. Okay, so nampak tak beza stimulan ni dia mempercepatkan pemindahan impuls, tapi dadah depresan melambatkan pemindahan impuls. Okay, tadi kita kata kalau stimulan tu dia menyebabkan peningkatan kadar denyutan jantung, lepas tu peningkatan tekanan darah, tapi untuk dadah depresan dia merendahkan. Okay, mati dia akan menyebabkan kematian jika berlebihan. Okay. Cikgu kalau macam inhalant cikgu? Inhalant tu untuk asma tu. Tak, yang macam minyak petrol. Gang. Yang ada bau. Ada bau. Yang kita boleh ketagih. Kita boleh tengok. Ya, dia ada dadah juga tu sebenarnya. Tapi dadah tu tidaklah
percentage dia tu tidaklah terlalu tinggi. Dadah ni Tak sebenarnya kuat. kedua-duanya tu menyebabkan ketagihan sebenarnya. Once orang tu dia isap dadah, so dia payah dia nak berhenti dadah. Gitulah. Okay, sebab dia menyebabkan ketagihan macam isap rokok kok. Isap rokok pun bila once orang tu isap rokok, dia payah untuk ni sebab dia ada nikotin tak yang menyebabkan apa? Yang Kelunakan. menyebabkan ketagihan. Sama juga dengan dadah. Dadah, semua dadah. Kedua-dua ni, dadah stimulan, dadah depresan ni, kedua-dua ni dia menyebabkan ketagihan. Tapi bergantunglah kepada portion. Ada kan banyak ubat-ubatan yang menggunakan dadah. Tapi tengoklah percentage dadah Ubat yang batuk. digunakan tu. Ubat batuk kan. Dadah banyak mana? Doktor prescribe berapa kali sehari makan. Dah kalau kita minum sekali sebotol, memang Sebotol dia menyebabkan kita ketagihan. Tu bahaya tu. Okay, salah penyalahgunaan lah. Maksudnya penyalahgunaan dadah. Okay. Alright. Okay, next C. Kita buat jadual tu. Tak apa tau. Kedua boleh, tapi soalan dia pasal persamaan dengan perbezaan. Untuk persamaan tu dia tak payah jadual lah kan. Okay, perbezaan tu buat jadual. Boleh? Okay. Persamaan. Pasti dulu soalan Lambat tu. lambat dah. Kita nak faham ni. Tak apa lambat. Asalkan selamat. Sistem endokrin dan sistem saraf memainkan peranan yang penting dalam mengawal homeostasi. Kedua-dua sistem ini bekerjasama. Sebagai contoh, terdapat sistem saraf yang merangsang atau merencak pengeluaran hormon. Manakala sesetengah hormon menambah atau merencak penghasilan impuls saraf. Oleh itu, di samping mempunyai sistem saraf, kita juga memerlukan sistem endokrin. Berdasarkan kenyataan di atas, terangkan persamaan dan perbezaan di antara sistem endokrin dan sistem saraf. Okey. Sekarang ni 10 markah. Nak bagi macam mana? Biasanya persamaan ni 3 ataupun 4. Okey, persamaan. Perbezaan the rest dia lah. 7 ataupun 6. Okey? So, apa? Persamaan antara sistem endokrin dan sistem saraf ialah mengawal dan menyelaras fungsi serta aktiviti badan. Bergerak balas terhadap rangsangan dan mempunyai organ sasaran. Okey, bagus. Perbezaan 2 je tu. 2 je. 3 tu. Lagi berapa? Bergerak balas terhadap rangsangan. Okey. Mempunyai organ sasaran dan okay, dan mengawal aktiviti, segala aktiviti badan tak? Okey, bagus. Okey, ada 3. Okey, very good. Okey, next. Perbezaan antara sistem endokrin dan sistem saraf dalam komponen sistem ialah sistem saraf terdiri daripada saraf, manakala sistem endokrin terdiri dari kelenjar tanpa duktus. Yes, very good. Cara penghantaran impuls saraf melalui saraf secara elektrik, manakala sistem endokrin melalui aliran darah dalam bentuk hormon. Yes, very good. Kelajuan penghantaran impuls. Sistem saraf sangat cepat, manakala sistem endokrin perlahan atau lambat. Very good. Okey, bagus. Tempoh keberkesanan sistem saraf jangka pendek, manakala sistem endokrin berkesan dengan jangka yang panjang. Okey, bagus. Kawasan tindakan sistem saraf adalah terhad, manakala sistem endokrin luas ataupun tidak terhad. Okey. Gerak balas sistem saraf adalah sangat cepat dan serta-merta, manakala sistem endokrin adalah lambat. Okey. Contoh koordinasi badan sistem saraf ialah menari, menulis, manakala sistem endokrin pula ialah pertumbuhan badan. Okey, bagus. Cukup dah? Lebih. Cukup dah? Okey, bagus. Perfect. Okey, clap. Bagus Izhar. Okey, betul lah belaka tu. Jadi kawan-kawan nanti dengar je lah apa yang Izhar tu, Izhar kabur tadi tu, ataupun nanti cikgu snap. Cikgu snap persamaan dengan perbezaan. Dia punya skema dia.
Okey, soalan terakhir sebelum kita habis kelas Soalan nombor 11. Siapakah itu Tak ingat dah cikgu. Kita dengan kebal. Kebal tak ada. Ah, nasib awak lah Zul. Kebal dia masalah lain kan, siang dia. Okey. Okey, tak apa Zul. Zul buat cover je, nanti kita bincang sama-sama. Okey? Alright, soalan nombor 11. Jawab agak. Baca soalan Baca lah dulu. Okey. Rajas 11.1 menunjukkan sejenis produk perubatan yang dihasilkan secara bioteknologi. Terangkan bagaimanakah mikroorganisma digunakan dalam penghasilan produk perubatan yang ditunjukkan dalam Rajas 11.1. Sekarang dipakai antiserum. Rabies antiserum. Okey, jadi macam mana mikroorganisma digunakan dalam penghasilan antiserum? Macam mana? Mikroorganisma akan dilemahkan sebelum dijadikan antiserum. Okey. Lepas tu? Antiserum dapat memberi keimunan kepada manusia sepanjang hayat. Ya ke? Sepanjang hayat? Kalau kena patuk dengan ular tedung sekali sepanjang hayat, cocok antiserum sampai bila-bila kena patuk pula ular dah benda-benda dah. Gitu. Betul ke sepanjang hayat? Tentu hayat Okey Okey. Okey dengar jawapan cikgu Okey, macam mana mikroorganisma ni dia hasilkan antiserum ni? Okey. Okey, jadi macam mana point number 1. Okey. So dia disediakan antiserum tu ataupun produk perubatan tu dihasilkan dengan menyuntik haiwan tertentu ataupun kuda. Atau kuda ke babi ke biasa dia pakai? Babi? Biasa dia pakai pig. Okey. Disediakan dengan menyuntik haiwan tertentu ataupun kuda dengan patogen ataupun mikroorganisma yang spesifik ataupun virus rabies sebab dia kata rabies kan. Ataupun disuntik dengan virus rabies ataupun kita kata mikroorganisma yang spesifik. Okey. Boleh? Disuntik haiwan, disuntik kuda tu dengan mikroorganisma yang spesifik. Ataupun virus rabies tu lah disuntik dulu dekat kuda. Okey. Lepas tu, markah yang kedua, sel darah putih ataupun limfosit dirangsang. Okey. Kemudian, markah yang ketiga, bila limfosit dirangsang, untuk hasilkan, markah yang ketiga untuk menghasilkan antibody terhadap penyakit. So, antibody dihasilkan lah. Okey. Markah yang keempat, serum darah yang mengandungi antibody diekstrak. Dapat tak? Serum darah ataupun plasma darah yang mengandungi antibody diekstrak. Okey. Markah yang kelima, digunakan oleh manusia sebagai anti-venom. Anti-venom lah kan, venom, anti-venom. Yang apa macam contoh ular kan? You gom orang venom. Venom, anti-venom. Okay, markah yang keenam, antiserum digunakan untuk menghasilkan keimunan pasif buatan. Okey, antiserum. Kan kalau tu ular dia pakai venom kan, jadi anti-venom. Sama juga tapi dia cocok ke kuda yang dilemahkan, lepas tu dalam kuantiti yang sedikit je. Jadi badan kuda tu lah yang akan hasilkan antibody. So dia ambil darah daripada kuda tu, dia cocok lah ke kita tu. Kuda lelaki, kuda puak kot. Kuda jantan.
Laki aku buat akak. Dah, dok kisah hal laki ke puang. Teh awak. Okay, gitu lah cerita dia, faham tak? Tapi dah bukannya darah kuda tu dia kena extract lah dulu. That's why lah bukannya dia cocok directly darah. Kalau dia cocok ke kita, buat apa warna merah kan? Dia dok jadi warna merah, dia extract dulu. That's why dia ada colour dia. Bergantung lah kepada colour yang extract Jadi- tu, hasil extract tu. Maksudnya daripada binatang itulah yang kita dapat antibody tu. Okay. Faham tak? Cikgu dah kalau vaksin COVID ada kan? Sama ke? Dia cocok kot babi. Sama juga. Dia propagate by using other animals. Wallahu alam dia pakai haiwan apa. Kuda, Tapi kuda. kan biasa kuda, babi biasanya gitulah. Tapi ni pakai kuda kuda lah kot insya-Allah. Gitu juga kaedah dia. That's why dia ada banyak jenis kan jenis vaksin tu. AstraZeneca, ada Pfizer, ada Sinovac kan. Tu bergantung kepada ni lah, macam Sinovac tu dia pakai virus yang telah dilemahkan. Macam gini lah konsep dia ni. Tapi kalau Pfizer dia pakai mRNA. Dia bergantung kepada jenis vaksin yang dicocok ke kita tu. Okay? Lepas tu badan kita bertindak balas pula menghasilkan antibody. Kenapa kena sampai 2 dos, dua suntikan kena cocok? Sebab nak menghasilkan antibody supaya melebihi tahap keimunan. So kalau kita kena serang, contohnya kita kena serang dengan varian lain lah maksudnya. Bukan kita lah orang lain. Kena serang dengan varian yang lain. Dia memang detect positif. Tak semestinya orang yang vaksin itu dia tak kena COVID ni. Dia still lagi kena. Tapi dia punya gejala dia tu mungkin mungkin tak teruk mana. Pandai pula anak cikgu khabar. Mungkin tak teruk mana. Sekarang ni contoh dekat Europe. Europe majoriti dah rakyat dia, 80% rakyat dia telah disuntik vaksin. Kalau kamu tengok liga-liga Inggeris dah ada dah penonton-penonton, tak ada pakai mask pun. Malaysia Sebab apa? Dia orang dah complete. Dia orang dah complete dah vaksin. Dia orang punya rakyat dia orang maksudnya kena COVID tinggi. Tapi gejala dia tu tidaklah seteruk sampai menyebabkan kematian. That's why dia suruh kita supaya cocok vaksin cepat-cepat. Gitu. Faham tak? Supaya bila kita kena, dia hanyalah sekadar batuk dan sesama biasa sahaja. That's why nak capai satu rakyat Malaysia ni, satu negara kita ni nak capai herd immunity. Supaya semua orang kalau kena, dia just simptom-simptom yang biasa sahaja. Dia tidaklah sampai menyebabkan kematian. Gitu cerita dia. Dia memang akan ada sampai bila-bila lah. Virus ni. Okay? Okay, kita teruskan. B. Berdasarkan jadual 11.1, terangkan mengapa setiap ibu bapa mesti mematuhi rancangan perimunan di atas. 10 markah. Tuberkulosis jika tidak diambil vaksin, jika tidak dipatuhi perimunannya akan menyebabkan jangkitan kuman bakteria dan orang itu akan mengalami batuk kering yang menyerang paru-paru. Kena terasa serak kau. Okey, tak apa. Okey, cikgu tolong bagi tahu boleh? Okey, sekarang ni soalan ni secara umum Ananda. Ni tentang jadual pengimunan, rancangan pengimunan diberikan kepada bayi yang baru lahir sehingga 2 tahun di Malaysia. Okey, bayi baru lahir gini sampailah di umur 2 tahun. Okey, so secara umum dia kata sebab apa? Sebab apa? Mengapa setiap ibu bapa mesti mematuhi rancangan pengimunan di atas? Maksudnya dia tak maulah kita cerita satu. Okey, dia suruh kita
sebab apa ibu bapa kena patuhi rancangan perimunan ni? Gitu. So kita kena jawab. Apa dia bagi kepada bayi baru lahir? Sebab apa? Apa fakta dia? Dia tidak mempunyai sebarang keimunan. Ya, pandai. 1 markah. Bayi dia tiada keimunan terhadap sesetengah penyakit. Okey? Kecuali dia dapat, tapi dia dapat, kalau ibu dia menyusukan dia dapatlah keimunan passive semula jadi daripada ibu dia. Tapi dia tak ada. Dia punya badan dia tiada keimunan terhadap sesetengah penyakit. Okey? Markah yang kedua. Okey? Selepas 6 bulan, keimunan passive semula jadi bayi merosot. That's why bayi ni kita kena, kalau ibu kena menyusukan bayi secara eksklusif selama 6 bulan. Okey, sebab apa? Selepas 6 bulan keimunan passive semula jadi bayi ni dia akan jadi merosot. Okey? Jadi bayi perlu disuntik dengan vaksin. Selepas maksudnya yang pertama masa dia lahir tu memang kena cocok lah kan. Okay, point number 3, bayi disuntik dengan vaksin. Okay, point number 4, vaksin mengandungi antigen ataupun bakteria ataupun virus yang lemah. Okay, point number 5, untuk memperoleh keimunan aktif buatan. Okay, point number 6, bertujuan mencegah daripada jangkitan. Okay, point number 7, antigen ataupun bakteria merangsang limfosit untuk hasilkan antibodi. Okay, point number 8, dos pertama menyebabkan pengeluaran antibodi yang perlahan. Okay, jadi kalau kita tengok ni, newborn hepatitis B first dose. Bila sebulan dia kena second dose. Okay, kenapa kena ada second dose? Okay, dos penggalak merangsang penghasilan antibodi lebih cepat. Tadi dos pertama menyebabkan pengeluaran antibodi perlahan je. Jadi bila dos kedua merangsang penghasilan antibodi lebih cepat. Okay, point number 10, untuk mencapai tahap keimunan ataupun untuk melepasi tahap keimunan. Okay, point number 11, antibodi kekal dalam darah untuk masa yang lama. Okay, point number 12, perlindungan terhadap penyakit. Dan last sekali, contoh vaksinasi BCG, hepatitis, polio, HPV, COVID pun boleh. Okay, alright. Okay, so kita kena cerita secara umumnya sebab apa ibu bapa kena mematuhi rancangan perimunan. Okay, nanti cikgu hantar balik recording ni, nanti akan mendengar ataupun nak suruh cikgu snap ke? Nak snap ni pun Buka boleh YouTube, tak? Cikgu buka YouTube. Buka YouTube senang okay, insyaAllah. Baru boleh subscribe. Oh, tuh. Okay, last sekali Zul. Zul boleh buat tak? Zul? Try Zul. AIDS sindrom kurang daya tahan penyakit merupakan penyakit yang melumpuhkan sistem keimunan pesakit. Cikgu M diarahkan untuk memberi ceramah kepada pelajar tentang langkah pencegahan Okey, macam ni. kesihatan. Apakah yang perlu disampaikan oleh Cikgu M? Bincangkan. Okey. AIDS ialah penyakit yang disebabkan oleh disebabkan oleh virus. Disebabkan oleh virus apa? Zul? Zuleh tu. Leh, subhanallah. Masalah lain kita buat ni. Okey, tak apa. Okey, cikgu teruskan Okey, point number 1, AIDS disebabkan oleh virus. Virus apa? Virus apa Nanda? Virus HIV. HIV. Okey.
Lepas tu sebab dia kata apakah yang perlu disampaikan oleh Cikgu M. So cerita je lah pasal AIDS ni. Okay, AIDS disebabkan oleh virus HIV. Lepas tu yang kedua boleh cerita pasal cara jangkitan. HIV berjangkit melalui apa? Melalui bendalai badan, melalui darah, melalui susu ibu. Okay. Point number 3, menjauhi hubungan seks bebas. Okay, point number 4, memakai kondom semasa hubungan seks. Okay. Point number 5, tidak berkongsi jarum, tapi tak payahlah pakai kondom. Maksudnya bukanlah maksud cikgu. Cikgu. Ya. Kalau tidak melakukan pemindahan darah boleh tak cikgu? Tidak melakukan, apa tak melakukan? Kalau kita ada HIV, pengidap HIV tidak boleh melakukan pemindahan darah. Boleh. Okay. Lepas tu tidak berkongsi jarum, menggunakan darah yang disaring untuk kita tak bolehlah gunakan darah yang ada HIV tu. Maksudnya kita nak derma darah, kita dah ada HIV, kita nak derma darah tak boleh lah. Okay, ibu pengidap HIV tidak boleh menyusu bayinya dengan susu padan. Okay, 5 markah cukup. Okay, baik. So itu antara langkah-langkah pencegahan. So dia kata apa? Langkah-langkah pencegahan AIDS kan? So dia kena garis lah ni langkah-langkah pencegahan AIDS. Okay? Alright, so cikgu rasa kita stop sampai nombor 11 tu. Nanti to be continue untuk set 2. Okay? Ada soalan tak anak-anak? Tak ada kot. Oh, lain tak apa. Tak ada Okay, boleh sambunglah buat Okay, apa dia? Adam ada soalan? Siapa Tak, yang tu tak dah. jawab lagi? Selain Kebar, siapa lagi Taki? Takif. Lagi? Tapi ada adik. Taki ada adik sebab ia keluar ni. Takif pun masalah lain juga kan? Okay, tak apa. Cikgu, ni lah cikgu kira semua hadir je lah sebab nanti cikgu kira semua hadir, nanti cikgu share output yang kita punya recording ni. Okay? Ada apa-apa soalan anak-anak?